Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, semua karena corona. Karena corona, kami tak dibebaskan lagi untuk bersujud di rumah-Mu yang suci. Kami tak boleh lagi berjamaah sholat di masjid dengan saudara seiman kami. Kami tak bebas lagi mengadakan tablik dan taklim dengan jemaah-jemaah kami. Kami pun tak leluasa untuk silaturahim berjumpa, berjabat tangan, dan memeluk saudara muslim kami. Ya Allah ya Rabb, semua karena corona. Makhluk kecil tak nampak oleh mata, namun ternyata mampu merusak tatanan kehidupan dunia dan ketenangan ibadah kami yang biasa. Ya Allah, kenapa hanya karena corona semua ini bisa terjadi? Bahkan corona menyulitkan kehidupan kami. Ya Allah, maafkan kami. Mungkin ini terjadi karena kelakuan dan ulah kami. Mungkin melalui corona ini Engkau sedang menyentil kami. Karena saat sebelum ini terjadi, kami ada kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid, tapi malah kami memilih sholat di rumah dalam keadaan terlambat, bahkan lupa menunaikannya. Mungkin melalui corona ini Engkau sedang menegur kami. Karena dulu, saat kami punya pilihan untuk hadir di majelis ilmu dalam taat, malah kami lebih memilih untuk menghabiskan waktu di luar dengan sesuatu yang dekat dengan maksiat. Mungkin melalui corona ini Kau sedang mengingatkan kami tentang arti silaturahmi. Karena dulu, saat semua ini belum terjadi, hari-hari kami banyak dihabiskan dengan mencaci maki, mendengki, bahkan menyakiti saudara kami. Ya Allah, maafkan kami. Dengan segala bentuk kehinaan kami yakin bahwa corona ini pasti akan pergi. Ya Allah ya Rabb, cahaya Ramadan semakin terasa, tapi entah kenapa kami merasa gelisah karena masih ada corona. Indahnya Ramadan sudah tercipta, tapi entah mengapa kami khawatir karena corona masih ada di sekitar kita. Engkau tahu ya Allah, sebentar lagi kami akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau buat Ramadan kami nanti terasa sepi dan sunyi karena corona ini. Kami tak sanggup membayangkan jika nanti ketika Ramadan tak ada sholat tarawih lagi berjamaah di masjid kami. Tak ada lagi kajian dan taklim indah dari para kiai, ustaz dan guru kami. Tak ada lagi tadarus bersama di musola kami. Tak ada lagi sahur dan buka puasa bareng dengan sahabat dan teman kami. Bahkan mungkin tak ada lagi silaturahmi untuk mudik berjumpa dengan saudara kami. Ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa, sami'allahu liman da'a, laysa wara'allahu liman taha. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kerana kita terus lagi bersiaran ke udara on air live bacaan Al-Quran setiap hari, satu hari satu muka surat. Mudah-mudahan bacaan Quran kita ini memberi syafaat dan memberikan kita rahmat serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa khabar semua tuan-tuan? Apa khabar semua? Hari ini bersama dengan saya. Hari ini kita akan masuk muka surat 64. Kita akan masuk muka surat 64, juzuk yang keempat. Okey, juzuk yang keempat, surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran. Okey. Baik, saya akan cuba kongsikan berkenaan tentang syahid, ya, syahid. Memandangkan tadi, ya,
kata-kata doa-doa daripada Ustaz Hilman Fauzi, salah seorang penceramah ataupun kiai di Indonesia, sangat menyentuh bacaan doanya tadi. Mudah-mudahan menjadi iktibar untuk kita disebabkan dengan corona yang ada sekarang, yang virus melanda di negara kita sekarang ni. Baik, siapa yang bersama dengan saya, okey, nyatakan suara saya clear ke tidak, macam biasalah. Saya nak tengok respon tuan-tuan. Jelas tak suara saya? Cuba nyatakan. Sarawak clear, macam biasalah, nak test suara dulu. Nak jadi imam pun sama juga, nak test dulu. Kan jadi imam, Ustaz, tak dengar lah Ustaz jadi imam malam tadi. Kan? Lepas tu pihak penganjur surau masjid kan, kalau nak panggil imam jemputan, mesti pastikan PA sistem dia okey kan. Tapi ni kita buat live ni, maksudnya live ni sendirilah, tak ada penganjur, tak ada apa semua, lighting tak ada. Jadi nak test dulu suara saya okey tak. Okay? Kalau okey, nyatakan semenyih clear. Ijrah Ram, semenyih clear. Pahang, Kuantan, okay, nyatakan. Okey, baik. Seperti biasa, kita akan baca secara tahqiq lah. Untuk yang setiap 2:30 petang ni kita bacaan kita tahqiq. Tahqiq ni lambat. Okey, sebab kita nak meraihkan sahabat-sahabat kita yang BBNU ni. Tapi kalau malam 10:30 malam tu untuk bacaan Suratul Muluk, okey, itu bacaan dia tadwir, laju sikit. Kita dah masuk gear 2 dah, gear 3, laju sikit lah. Kalau macam 2:30 petang ni, kita nak meraihkan sahabat kita yang zero Al-Quran ini, yang mereka yang baru nak masuk Islam ataupun bacaan Qurannya masih lagi keliru huruf bersambung. Bacaan kita iaitu bacaan apa? Bacaan tahqiq. 2:30 petang bacaan tahqiq, 10:30 malam Suratul Muluk bacaan tadwir. Bacaan yang laju sedikit. Okey. Biasanya mereka ni dah hafal lah surah Muluk ni, jadi mudah aja. Dia dah hafal ni senang aja. Okey. Baik. Pekan Pahang clear. Ya, Zainah Ibrahim, terima kasih. Okey. Siapa dah bersedia? Yang kita akan teruskan bacaan ayat yang ke-109. Bacaan tahqiq. Okay, 109. Dan jangan lupa share. Kita akan baca surah ni, dan tuan-tuan jangan lupa share lah. Akan invite buat watch party. Watch party lagi ramai orang tengok. Cuba buat watch party kat tempat wall anda. Watch party, tekan kat button tu ada watch party, tekan watch party, supaya mereka juga dapat sama-sama baca Quran. Okey. Agar bacaan Quran kita ni tersebar, bacaan untuk pejuang-pejuang agama Islam, pejuang-pejuang ataupun pecinta-pecinta Al-Quran ini, sangat moga-moga bacaan kita sentiasa subur dalam jiwa kita, mudah-mudahan. Jadi sebelum kita baca, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Sedia? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Okey, ayat seterusnya sedia, tarik nafas. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur. Baik. So ayat yang kita baca pada petang ni, ya, selalu kita dengar. Ini pun selalu juga. Macam semalam, kebanyakan qori ya, dalam pertandingan tilawah Al-Quran, ayat yang ni wa'tasimu tu, ayat tu kalau tanya mana-mana qori kan, ni ayat famous lah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ni ayat yang orang kata selalu kalau dalam pertandingan tilawah Al-Quran, musabaqah tilawah Al-Quran, ayat ni lah qori-qori suka. Sebab kat sini dia boleh lenggokkan kat mana dia punya pitching suara kena tinggi, kat mana nak kena koror, jawabul jawab dan sebagainya lah. Maknanya ayat ni selalu, kalau contoh anak kita kalau nak masuk tanding, dia akan pilih ayat ni lah. Ya, ayat ni yang selalu kita dengar. Okey, yang ni pun sama. Hari ni punya ayat ya. Ini pun sama. Kadang-kadang penceramah, ustaz-ustazah dekat radio IQ banyak diulas ya. Apa ayat dia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini selalulah ya, selalu orang kata apa, kita dengar ya. Banyak di mana-mana pun kita dah makruf, dah tahu dah. Kita dah tahu dah. Allah cerita ayat yang 110 ni ya, Allah cerita, Allah bagi tahu pada kita 110, kamu adalah umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Untuk menyuruh melakukan perkara yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Ya. Maksudnya kita ni umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebaik kejadian ataupun sebaik umat ya. Sebab Allah menganjurkan kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya agar ta'muruna bil ma'ruf, melakukan kebaikan ya. Apa yang kebaikan tu? Sedekah, solat, berpuasa, taat pada ibu bapa ya, tak ada sifat sombong, sifat-sifat mahmudah yang perlu ada pada dalam diri kita. Ni ta'muruna bil ma'ruf ni, benda yang perkara-perkara yang baik, benda-benda yang Allah suka. Maksudnya apa yang Allah suka tu kita kena buat. Ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Berbaik juga dengan jiran tetangga, berbaik juga dengan rakan kenalan kita. Kemudian watanhauna 'anil munkar. Ini Allah mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Fitnah, mengadu domba, fitnah, perkara-perkara yang mazmumah. Yang ni tadi perkara-perkara yang mahmudah ya. Ta'muruna bil ma'ruf ni maknanya Allah suka kepada mereka yang ada sikap-sikap, sifat-sifat mahmudah ya, yang kebaikan, yang benda-benda baik. Yang ni pula Allah tak suka kepada mereka yang ada sifat-sifat mazmumah, dengki, apa lagi, sombong, apa lagi, yang melakukan minum arak, judi, maksiat dan sebagainya lah ya, benda-benda yang Allah tak suka. Ya. Wa tu'minuna billah, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab, sekiranya ahli kitab beriman, lakana khairan lahum, tentulah itu lebih baik daripada bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ini adalah orang, ada yang beriman kan. Minhumul mu'minun, ada mereka yang di kalangan ini mereka yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Wa aktsaruhumul fasiqun. Ya. Ada juga di kalangan mereka ini
fasiqun, orang yang fasik. Ya. Maknanya contoh kalau dia semayang pun dia tengok ada orang, kalau ada orang dia semayang lah, semayang tahajud, semayang semayang tahiyatul masjid dan sebagainya. Tapi kalau tak ada semayang seorang-seorang kan, dia lingah-lingahkan semayang, kalau depan orang tengok, maknanya amalan dia tu hanya untuk diperhatikan untuk ataupun mendapat sanjungan daripada manusia. Contoh, selain bagi kita solat kan, kita nak solat, kita nak bagi tahu, aku solat sunat duha, aku solat sunat. Maknanya setiap amalan tu jangan kita ada niat riak, jangan niat menunjuk-nunjuk. Ya. Kemudian sama juga macam bersedekah. Masjid ni aku sumbang tu masa bulan Ramadan, aku sumbang 10,000. Ya, dia mungkit balik. Maksudnya sedekah dia, jariah dia, amalan kebaikan-kebaikan dia. Ya. Itulah kalau boleh kita elakkan. Kita dah buat baik dah. Tapi disebabkan ada benda-benda yang hati kita kan sentiasa berbolak-balik. Jadi sebab tu dalam solat, setiap kali kita lepas solat, banyakkan berdoa. Apa doa yang Rasul sarankan? Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ni kan, fasik, kita nak elakkan daripada perasaan ni, hasad, dengki. Contoh, orang ni pandai baca Quran, lancar, kenapa aku tak pandai kan? Dia dengki, tapi berdengki yang baik tak apa. Ya, ingat, kalau kita dengki orang yang benda yang baik, contoh kan, kalau dalam pekerjaan, dalam pekerjaan contoh dia dapat APC, anugerah perkhidmatan cemerlang. Macam mana dia boleh dapat pingat setiap tahun dapat APC ni setiap tahun, kan? Tapi dengki yang baik tak apa, dibolehkan. Jangan dengki yang tak elok, kan? Type orang komen, dengki yang baik dibolehkan. Dengki yang baik dibolehkan. Contoh, macam mana dia boleh baca Quran dengan lancar, macam mana dia boleh, suara dia macam suara Imam Mekah. Kita dengki dengan nak tiru benda yang baik. Benda yang baik kita boleh dengki, tapi benda yang tak elok janganlah kita dengki, kan? Aku nak restoran dia maju lah, aku nak kena sihir lah kat restoran dia supaya pelanggan tak ramai datang. Ya, amalan sihir, amalan khurafat, amalan benda-benda yang Allah larang, jangan buat. Ya, jangan buat. Sebab kita ni sebagai hamba-Nya, dan kita hidup kat dunia ni hanya sebagai pinjaman sahaja. Hanya sebagai pinjaman sahaja. Okey. Sebab tu tajuk yang saya akan cuba kongsikan berkenaan tentang syahid ini, ya. Syahid ni maksudnya matilah, ya, mati yang syahid. Sebab tu kalau di kalangan rakyat Malaysia yang kena jangkitan positif, ya, dalam hadis ada sebut, ya, barang siapa yang dijangkiti penyakit taun ni termasuklah coronavirus ni, ya. Penyakit taun ni termasuk dalam coronavirus, maka dikira sebagai syahid. Dikira sebagai syahid. Ya, dikira sebagai syahid. Jadi tapi janganlah pula kita tengok keadaan, ya. Kalau contoh, ustaz kata disebabkan disebabkan corona ni, kalau macam tu saya naklah pergi berkumpul-kumpul, lepak-lepak dekat pekarangan apa semua tu, kan. Nak lepak-lepak, nak lepaskan positif. Pak ustaz kata mati syahid. Bukan. Maksudnya kita dah cuba elakkan. Kita dah cuba elakkan, dah pakai sanitizer, dah pakai mask contohnya. Ya, kita dah apa lagi? Balik rumah mandi, kan. Kita keluar beli barang, kan. Beli barang, balik rumah kita mandi apa semua. Kepada Allah dah tentukan pada mereka ini dijangkiti positif. Jadi jangka hayat dia tak lama. Jangka hayat dia tak lama. Jadi itu dikira sebagai mati syahid, ya. Jadi kalau kita saja nak cari pasal, tak boleh lah, ya. Tak boleh. Kena jaga. Kita kena berlindung dengan ahli kita, keluarga kita, supaya kita kena ikut arahan PKP dan juga arahan apa? Arahan KKM. Arahan KKM. Okey, baik. So ayat yang kedua, sambungan daripada ayat yang seterusnya. Okey, sama juga ayat yang duribat alaihimuz zillah, kan. Allah bagi tahu kita, mereka diliputi kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah, ya. Illa bihablim minallah yuhablim minan nas. Maksudnya, ya, kita kena
apa? Habli minallah wa habli minan nas. Kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kita kena jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala cantik, clear, maknanya kita tak ada melakukan amalan-amalan yang khurafat apa semua, clear, maka hablum minan nas juga perlu untuk diri kita. Hablum minallah wa hablum minan nas, maksudnya hubungan kita dengan manusia juga kita kena baik juga, ya. Kalau kita solat punctual, ya, pergi kerja pun kita tak ada mengelat, tak ada orang kata apa, curi tulang dan sebagainya. Contoh waktu kerja dia pergi sarapan melantak sampai sejam, sarapan pagi je sejam, contoh kan. Jadi benda-benda yang nampak macam remeh, ya, kalau setakat lebih 5 minit tu mungkinlah boleh dimaafkan. Tapi kalau sarapan pagi sampai sejam 2 jam, itu bukan sarapan dah tu, ya. Itu dah sarap ya, sarap jamak sekali, ya, jamak sekali untuk makan tengah hari, kan? Jamak sekali untuk makan tengah hari. Jadi bila dia kita jaga hubungan kita dengan Allah, ya. Kalau bos kita tak ada, kan, katalah hari tu bos tak datang, tak masuk office, kita pergilah mengelat dan mengular, orang kata apa? Mengular. Bos tak datang hari ni, kita mengular lah. Kan, jadi kita walaupun bos tak ada, tapi bos daripada atas tu, ni atas. Itu bos tu, itu CCTV 24 jam. Okey. Itu bos kita tu, ya. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menjadikan CCTV kita. Kalau kita contoh kita nak pergi bank, kita nak curi, rompak duit tabung masjid, surau, ada CCTV, betul tak? Kan? Ada CCTV, kan? Tapi kalau kita nak kita nak mengular ataupun kita nak jangan lupa CCTV Allah SWT lagi besar daripada CCTV yang ada ciptaan manusia ni. Okey? Sebab tu kena jaga hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan dalam masa yang sama jaga hubungan kita dengan manusia, dengan kawan-kawan kita, dengan mak ayah, dengan rakan sepejabat, jiran tetangga, kena jaga, ya. Sebab kan sebab tu dalam ayat yang ayat yang satu lagi, ayat Allah beritahu kuntum khaira ummah, kan, kamu semua ni adalah sebaik ummah, kuntum khaira ummah, kan. Jadi kita ni bila sebagai hamba Allah Subhanahu Taala, ya, jadikan sebagai pinjaman sementara saja hidup di dunia ni, ya, kena banyakkan amalan, sebab tu, ya, macam mana cara nak banyakkan amalan, ustaz? Macam mana cara nak banyakkan amalan? Selalu baca Quran. Ya, salah satunya selalu baca Quran. Sebab apa? Bila kita selalu baca Quran, ya, menjadikan hati kita ni akan sanitize. Ya, bila kita selalu baca Quran, maksudnya bukan hanya sekadar baca mengaji saja, malah kita cuba call to action, apakah tindakan kita. Macam tadi kan kita dah baca, lepas tu saya cerita sikit pasal kuntum khaira ummah. Kemudian banyak melakukan kebaikan dan tinggalkan kepada kejahatan, maka kita kena ikutlah, ya, kita kena ikut CTA kita, call to action kita. Baik. Jadi tentang syahid ini, dia pasal mati lah sebenarnya, ya. Kalau yang orang kata apa, macam ketika dalam peperangan dipanggil syahid, ya, macam di Palestin ataupun di Syria, ya, disebabkan akibat peperangan, ya, disebabkan peperangan, ya, mereka ini diisytihar sebagai mati syahid. Okey, tapi kalau kita mati dalam keadaan yang mungkin sakit tua contohnya, ya, mungkin disebabkan kita ni uzur yang terlalu sangat, sakit dah, kita dah sakit yang dah berbulan-bulan, kita warded ke hospital, ya, itu maksudnya mati yang biasalah, ya. Maksudnya kalau macam mati ni kan dia 4 perkara. Okey, 4 perkara yang perlu kita kena segerakan. Ya, bila mati syahid ataupun mati yang biasa tu, ada 4 perkara yang perlu kita kena segerakan. Okey, apa dia 4 perkara tu? Type orang komen, iaitu mandikan, kafankan, solatkan, kebumikan. Okey, type orang komen 4 perkara penting yang perlu kita kena segerakan ketika mati. Ketika saat kematian manusia umat Islam ini, 4 perkara yang perlu kita kena segerakan dia. Apa dia? Mandikan, kafankan,
solatkan dan juga kebumikan. Baik. Jadi keempat-empat ni apa perlu kita kena buat? Apa perlu kita kena buat? Perlu kita kena segerakan jenazah tu. Kita kena perlu segerakan jenazah tu. Ya. Kalau macam contoh orang yang ditimpa ataupun kematian dia disebabkan corona, dia tak adalah dimandikan dengan air, malah ditukar ataupun digantikan dengan apa? Tayammum. Ya, digantikan dengan tayammum. Sebab tu ya, sempena stay at home ni, okey, cuba tuan-tuan buat pilihan. Tuan-tuan ada 4 tempat tinggal ni. 4 tempat tinggal. Okey, apa 4 tempat tinggal ni? Yang pertama, adakah anda nak duduk di rumah? Adakah anda nak duduk di lokap? Adakah anda nak duduk di hospital? Dan yang keempat, adakah anda nak duduk di kubur? Macam dalam tak Ustaz? Dalam lah Ustaz. Ustaz punya ayat dalam lah, makan dalam lah Ustaz. Okey, saya ulang sekali lagi. Ada 4 tempat tinggal kita sekarang ni. Disebabkan corona ni, ada 4 tempat tinggal kita. Okey, tuan-tuan pilih nak mana. Pilihan di tangan anda. Okey, sama ada kita nak duduk diam-diam kat rumah, ataupun kita nak duduk dekat lokap, okey, ataupun kita nak duduk dekat hospital, ataupun yang keempat kita nak duduk dekat kubur. Pilihlah mana satu, ya. Pilihlah tuan-tuan. Kalau rasa nak selamat, ya, duduklah kat rumah elok-elok. Duduk diam-diam, jangan lari. Ya, bab kata Agung sebelum ni kan, jangan lari, ya, duduk diam-diam. Okey, baik. Jadi 4 perkara ni kita kena, cuma bezanya kalau orang yang mati syahid ni tak dimandikan lah, ya. Kalau orang yang mati syahid tak dimandikan, dia kena kalau macam kes corona ni, yang kematian disebabkan corona, digantikan dengan tayamum, kan? Tayamum, digantikan dengan tayamum. Jadi kita pun kalau boleh lah, tak nak lah, ya, kalau boleh tak nak disebabkan corona ini. Tapi kalau dah terkena pada kita, macam mana, dah itu dah tertentu ataupun dah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena redha, ya, kita kena redha. Tapi sebelum nak kena redha tu kena jagalah, ya, kena patuh arahan kerajaan, kena sanitizer dan juga mask sentiasa pakai. Balik rumah kalau nak keluar pergi office ke, balik rumah kena mandi sebelum kita jumpa keluarga, sebelum kita jumpa anak-anak kita ke, nak peluk, nak dokong dan sebagainya, mandi dulu. Mandi dulu. Ini kadang-kadang ramai di kalangan kita terlepas pandang ni. Balik rumah beli barang, beli beras apa semua, tiba-tiba kita pegang anak kita. Ya. Kalau boleh mandi dulu, ya. Nak mengelakkan betul-betul kita, kalau boleh, ya, mandi siap-siap supaya kita yakin bahawa tak ada. Sebab kita tak tahu orang yang bawa virus ni, kita tak tahu, ya, kita tak tahu. Mungkin kita nampak dia sihat kan, tapi kita tahu dia ni negatif ke positif ke, kita tak tahu, ya. Itu cara selamat dia. Okey, baik. Jadi apa tadi? Kalau disebabkan syahid ini hanya 3 saja, dia tak dimandikan, ya. Dia hanya 3. Kalau yang biasa, jenazah yang biasa 4 kan dimandikan, tapi yang untuk yang mati syahid ni dia terus solat, tanam dan juga solat, kan, 3 je. Dia tak ada dimandikan, tak ada. Okey, baik. Jadi 4 perkara tadi tu ataupun 3 perkara tu, bila kita tahu ada di kalangan kawan-kawan kita, di kalangan ahli keluarga kita yang mati, macam semalam kan masuk berita kan, Food Panda, ya, dalam dia usaha dia dalam mencari rezeki, nak menghantar makanan, ya, meninggal dia kat tengah jalan. Sedangkan dalam laluan yang dia pergi tu kan, sekarang ni kan tak ramai orang lalu, jadi dah lebih kurang sejam baru orang perasan dia ada aksiden kat situ. Mudah-mudahan dengan usaha, dengan dalam perjalanan dia nak hantar makanan Food Panda ni kan, Allah berikan dia kemudahan, ditempatkan dia di dalam syurga. Kita doakan sama-sama, ditempatkan di dalam syurga dan dipermudahkan segala urusan akhiratnya, ya, mudah-mudahan. Okey, baik. So saya nak kongsikan tentang syahid ni. Okey, 4 perkara, ya, 4 perkara yang perlu kita kena. Okey, dalam Al-Quran macam mana nak tahu dia mati? Saya masuk sikit. Ya. Okey, baik. Ini contoh. Ni mati. Nampak ni? Ya. Okey, yang kita baca tadi. Okey. Okey, contoh macam ni, ya. Okey.
Okey, baik. Contoh. Ni mati, nampak? Dalam Quran pun ada mati juga. Ada juga disebut sebagai tanda mati, nampak? Ni baris atas, nampak ni? Baris atas, ni baris bawah. Ini baris mati, nampak? Ni baris apa? Mati. Ni mati, ni mati. Ya. Mati. Okey. Ni pun sama, mana mati? Ni pun mati. Okey, baik. Saya cerita sikit lah. Bila mati ni, okey. Macam mana dalam baca Quran, macam mana kita nak buat? Kan, macam mana nak relatekan apa yang saya cerita tadi, mati tadi, kan? Kita kena segerakan jenazah tu ataupun kita kena cepatkan urusan jenazahnya. Maka dalam bacaan Quran pun bila kita nampak simbol mati, maka kena cepatkan bacaan. Gitu. Kena contoh kan, jad, nampak ada dua tanda mati kan? 1, 2. So dua tempat ni kita kena cepatkan. 1, jad 1. Jangan kita baca jad. Tak boleh, ya. Rijat, tak boleh. Jadi kita kena baca rijat, segerakan dia, cepatkan bacaan. Okey. Sebab tu dalam kaedah haraki, dalam kaedah haraki, dia ada 4. Dia ada contoh, saya saya bagi contoh. Contoh jenis okay, saya bagi contoh laqad. Okey, nampak tak? Ni, nampak? Kan? Laqad kan? Perkataannya laqad. Okey, baik. So ini baris atas. Ini baris atas. Ni mati. Okey. Sebab tu dalam kaedah haraki dia ada step. Dalam kaedah haraki dia ada step. Konsonan, vokal dan juga simbol. Ni simbol lah ni. Matinya apa? Simbol. Simbol mati. Ni vokal. Okey, simbol, baik. So yang ni L. Kalau lam L lah. Okey, lam tu kita tukarkan daripada huruf L. Okey, L. Kemudian ni L, yang ni Q. Okey, yang ni D. Nampak? Okey, L, Q, D. Okey. So, bila dia baris atas, maka letak A sini. Letak A. Kemudian Q ni baris atas, letak A juga. Ni formula dia, A. Kemudian bila mati, contoh, okey, kat mana dia mati? Contoh, sebab tu dalam Islam, Islam menganjurkan kita supaya kat mana kita mati, kat situlah kita kena kebumikan. Nampak tak? Contoh, dia mati kat mana? Dia mati kat dal kan? Kat D ni. Huruf D dia mati kat sini. Okey, dia mati kat sini. Jadi siapa jiran yang terdekat dengan dia? Siapa jiran terdekat dengan dia? Q ke L? Cuba lihat kat sini. Siapa jiran yang terdekat dengan dia? Q ke L? Maka jiran yang terdekat dengan dia adalah huruf Q. Nampak tak? So huruf Q ni tolong bantu jenazah, uruskan jenazah D ni. Kan? Sebab D ni dah syahid dah ni. Okey, D ni dah syahid dah. Okey. Dia tanda mati dia kan? Okey. Jadi Q kena tolong dia uruskan kain kapan dan sebagainya, ya. Dan bawa dia ke kubur. Maksudnya kena cepat. Bukannya ni, yang ni jauh. Okey, katalah kita duduk di Kelantan contoh. Okey. Bila kita mati kita tu kat Kelantan, maka dikebumikan kat Kelantan juga. Itu sepatutnya sebenarnya, ya. Kalau dalam Islam, kat mana kita mati, kat situlah kita kena kebumikan. Tak ada ruang komen. Kat mana kita mati, kat situlah kita kena kebumikan. Okey. Baik. Contoh, maksud saya, kat mana kita mati tu, kat situlah kita kebumikan, maksud saya. Cuba lihat. Allahyarham Tuan Guru, Datuk Dr. Haruddin, ya. Itu salah seorang guru saya, ya, pengasas Darusshifa Malaysia. Bila kita jenazah Allahyarham Tuan Guru, dia meninggal di California. Nampak tak? Maksudnya bila dia meninggal dekat California, kita tak dibawa balik ke Malaysia. Sebab apa? Sebab dia tahu, ya, Islam itu, ya, bila kita mati kat mana-mana, kalau kita pergi umrah dalam keadaan kata kita mati masa tawaf sa'i, maka lebih cantik, lebih baik kita kebumikan kat sana. Itu yang lebih, ni pandangan yang ni lah, ya, yang muktabar mengatakan kat mana kita mati, kat situlah kita kena kebumikan. Ya, sekarang tapi kadang-kadang budaya masyarakat orang Melayu kita, ya, nak bawa balik Malaysia sebab apa? Boleh juga, ya, boleh juga, cuma dia akan menjadi terbeban dari segi kewangan, ya, dari segi proses ni pun kemungkinan lambat, ya, nak dapatkan kelulusan daripada kedutaan, lambat, boleh tapi lambat.
Ya, jadi nak mengurangkan bebanan itu, nak mengurangkan bebanan dari segi kewangan, ya, kita nak bawa balik ke Malaysia tu pun memakan kos yang tinggi, ya, kos yang tinggi. Kemudian kena minta bantuan dengan kerajaan segi penerbangan flight dan sebagainya, kan. Jadi sebab tu almarhum Tuan Guru ni nak menunjukkan kepada kita yang hidup ni, ya, nak menunjukkan kepada kita yang hidup ni, kat mana kita mati, kat situlah kita kena ke bumi, kan. Nampak tak? Ya. Jadi tak perlulah, ya, kalau contoh cuma kita dah mindset dalam kepala kita orang Melayu, okey, bawalah balik ni Zanti Maklong, Mak Ngah, Pak Lang, Tok Uda nak datang ziarah, kan. Kita dah terbiasa dengan mindset kita. Ya, sebenarnya dalam Islam, kat mana kita mati, kat situlah kita kena ke bumi, kan. Ya, yang berhampiran lah, ya, ke bumi, kan. Jadi sama juga macam contoh kematian yang kita cemburui, yang kes yang ada salah seorang jemaah tabligh, kan, jemaah tabligh masa Ramadan, tak silap saya, 2 tahun lepas ke tahun lepas, tak ingat saya, Ramadan tahun lepas dia meninggal, ya, ketika Ramadan. Nampak tak? Ini yang kita kena jealous lah, kita kena jealous, ataupun kita kena, kalau boleh kita nak macam tu, ya. Dia pergi umrah ketika Ramadan, kemudian dia tumbang tu ketika dia tengah lalui jalan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengah lalu, tengah jalan depan tu dia tumbang. Okey. Kemudian dia masa dia ziarah makam Rasulullah tu, dia dalam keadaan berpuasa, masya-Allah, ya, tabarakallah. Ya, kemudian, ya, apa lagi, dalam keadaan berpuasa, kemudian hari yang dia mati tu lepas asar, tak silap, ya, petang, maksudnya Khamis malam Jumaat, ya, Khamis malam Jumaat tu, petang tu, ya, Khamis malam Jumaat lepas asar tu, ya, dia meninggal kat situ. Kemudian pula saya difahamkan jenazah tu yang meninggal dekat Mekah, ya, di Masjid Nabawi tu, ya, dikebumikan berkaitan dengan Sayyidina Osman bin Affan, masya-Allah, ya, berkaitan dengan para sahabat Nabi. Bayangkan, ya, dia yang orang biasa, yang tak ada nama, yang tak ada pangkat, ya, jemaah tabligh lah, bila ditanya-tanya, dia salah seorang jemaah tabligh yang mana Allah angkat dia, ya, dia dapat mati di dekat bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, ya, tabarakallah. Jadi kalau macam saya nak relatekan dengan mengaji ni tadi, kat mana dia mati, kat D tadi, kan, dal tadi tu, maka okey, maka dia mati kat mana? Bila dia mati kat D, maka dia jatuh kat sini. Jatuh kat mana? Jatuh kat sini lah. Nampak? Okey. Jadi siapa jiran yang terdekat dengan dia? Q lah. Bagi tahu dengan Q. Okey, bagi tahu dengan dia, tolong uruskan jenazah ni, ya. Dia syahid dah ni. Dia kena jangkitan virus, contohlah, kan. Okey. Jadi pihak waris ataupun wakil waris kena salah seorang kena bersama, ataupun biasanya yang uruskan yang orang yang mati syahid disebabkan corona ni, biasanya pegawai Jabatan Agama Islam ataupun Kementerian Kesihatan, ya, yang uruskan jenazah tu. Okey, kalau ahli waris mungkin seorang dua je yang jadi wakil. Baik. So bila ada kat sini, kita kena bawa pergi mana? Bawa pergi ke kubur. Nampak? Bawa pergi mana? Bawa pergi ke kubur. Sebab tu bila kita baca, jangan baca laqad, tak boleh. So mati ni atau syahid ni kena segerakan. Laqad, nampak? Laqad, cepatkan bacaan. Ya, gitu. Cepatkan bacaan. Ya. Kena cepatkan bacaan. Okey, baik. Boleh dapat belajar sesuatu? Ni siapa ni? Si Zainah ke siapa tadi? Ila Fadilah. Okey, siapa dapat baca sesuatu petang ni? Perkongsian saya. Tentang mati ni ataupun syahid ni. Ni Normah Mat Jeni, Alia Siti Zahihar, dengki yang baik dibolehkan. Normah Mat Jeni kata, betul tu Ustaz, CCTV Allah lagi besar dan luas pandangannya. Ya. Okey, baik. Jadi bila kita tahu syahid ini ataupun mati yang husnul khatimah ini, ya, kita doa, kita banyakkan doa. Apa doa sekarang ni? Doa itu doa yang selalu kita disebabkan musim corona ni, iaitu doa dia yang selalu saya baca, kan, setiap kali nak mula ataupun nak tutup, saya baca apa? Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Kita doa tu mudah-mudahan kita terhindar daripada
penyakit sopak, penyakit gila, penyakit taun, penyakit kusta dan juga penyakit wabak yang berjangkit ini. Semasalah corona ni kira wabak penyakit yang berjangkit lah ni. Ya, sebab virus ni kita tak nampak dengan mata kasar, ya. Okey, baik. So bila mati ni, ingat dalam kepala, bila mati kena cepatkan, kena segerakan dia, jangan lambat-lambat. Ya. So apa yang saya kongsikan, ya, jadikan sebagai pengajaran untuk kita yang hidup ni. Sementara Allah berikan